Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 4 SMK Senawang 2022. Sekarang tibalah masa sedikit taklimat berkaitan dengan penilaian berasaskan sekolah iaitu menjurus kepada penilaian bilik darjah iaitu PBD. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah penyelaras PBS Puan Yuslina binti Muhammad Yunus. Manakala penyelaras PBD pula adalah Puan Zainul binti Ahmad Darus. Okey. Sebelum itu, sedikit definisi berkaitan dengan pembelajaran abad ke-21 di mana ia adalah proses pembelajaran yang berpusatkan kepada murid dan berteraskan kepada elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan kreativiti serta aplikasi nilai murni dan etika. Terdapat 5 standard asas pembelajaran abad ke-21. Okey, di mana ia berpusatkan kepada semuanya kepada murid. Pertama, komunikasi. Kedua, kreativiti. Ketiga, nilai murni dan etika. Keempat, pemikiran kritis. Dan yang kelima, kolaboratif. Melalui PBS, guru dapat membangunkan potensi murid di mana murid akan dibimbing untuk berkemahiran berfikir aras tinggi, inovatif, kreatif dan kritis. Selain itu, berkemahiran untuk menjadi seorang pemimpin dan berkemahiran untuk berkomunikasi. Selain itu, PBS dapat melahirkan pelajar yang berpengetahuan luas, beradab, beretika, mempunyai nilai-nilai murni dalam diri dan juga mempunyai perkembangan yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelektual serta mempunyai identiti nasional dan juga semangat patriotik. Seperti yang tertera di video, terdapat 4 komponen PBS yang terbahagi kepada 2 iaitu akademik dan juga bukan akademik. Untuk akademik, ia terbahagi kepada 2 lagi iaitu pentafsiran bilik darjah iaitu PBD dan juga pentafsiran pusat iaitu sama ada PT3 dan juga SPM. Untuk PBD, ia dilaksanakan oleh guru mata pelajaran bermula Januari hingga November dan juga pentafsiran untuk pembelajaran dijalankan di kelas atau di makmal ataupun di bengkel. Manakala untuk PT3 diuruskan oleh sekolah dan SPM pula diuruskan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Untuk bukan akademik pula, ia melibatkan pentafsiran PAJSK iaitu mentafsir penglibatan pelajar di sekolah dan di luar sekolah dan juga menjalankan aktiviti co-curriculum iaitu badan beruniform, persatuan kelab sukan, permainan dan juga segak. Manakala pentafsiran psikometrik iaitu PPSI, ia dijalankan oleh kaunselor untuk mentafsir dari segi kebolehan semua jadi dan yang diperolehi serta melalui ujian aptitude dan personality serta ujian minat kerjaya. Jadi, untuk pengetahuan kamu semua, PBS memang bermula daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di mana seperti yang tertera dalam video ini, ia dijalankan akan melibatkan semua komponen PBD, PAJSK, PPSI dan juga untuk kamu tingkatan 4 akan melibatkan SPM. Okey. Di sini saya ingin terangkan sedikit definisi pentafsiran bilik darjah di mana ia adalah merupakan pentafsiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. Ia bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid dan membantu guru membuat diagnostik bagi mengesan perkembangan pembelajaran murid dari semasa ke semasa. Ini bermakna guru akan membantu para pelajar untuk mencapai tahap penguasaan yang tertinggi supaya dapat menilai perkembangan dan kemajuan yang dicapai pelajar. Selain itu, PBD juga adalah proses mengumpul maklumat melalui pelbagai sumber iaitu melalui kerja rumah, pembentangan, kerja projek, ujian dan sebagainya. Pentafsiran ini adalah sebagai satu kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan, menguasai kemahiran dan mengamalkan nilai di samping menilai keberkesanan PDP guru.
Jadi seperti yang kamu sedia maklum, kebanyakan subjek-subjek elektif di sekolah ini seperti prinsip akaun, reka cipta, GKT, sains rumah tangga dan yang lain semua mempunyai PBD, iaitu menjalankan kerja khusus untuk membantu para pelajar supaya dapat mencapai peningkatan, dan juga markah kerja PBD ini juga dia akan dimasukkan ke dalam markah SPM. Nampak betapa pentingnya PBD ni? Okey, berikut adalah ciri-ciri pentafsiran bilik darjah, iaitu berpusatkan murid, kemahiran abad ke-21, contohnya penggunaan ICT dan juga kolaboratif, kemahiran berfikir aras tinggi, KEBAT, pembelajaran dan pemudahcaraan, pelbagai instrumen, menggunakan DSKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentadsiran, pentadsiran formatif dan sumatif iaitu ujian. Untuk pengetahuan kamu, tahap penguasaan PBD ada 6. Okey? Tahap 1 tu tahu, tahap 2 tu tahu dan faham, tahap 3 tahu, faham dan boleh buat, tahap 4 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab, tahap 5 tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji, dan yang paling tertinggi itu tahap 6, tahu, faham dan boleh buat dengan beradab misali. Jadi sebagai seorang pelajar yang cemerlang, kamu mesti nak mencapai tahap penguasaan PBD yang tinggi, kan? Jadi sekurang-kurangnya kamu kena target kamu mencapai tahap penguasaan sekurang-kurangnya 4 dan yang paling baik 5 dan 6. Okey? Jadi ikut segala arahan, segala kerja-kerja yang cikgu bagi, insya-Allah kamu akan capai tahap penguasaan yang tinggi. Bagaimana pelajar dinilai dalam pentadsiran bilik darjah? Okey? Macam yang tertera di sini, okey? Dia mengikut mata pelajaran kamu masing-masing. Okey? Ada guru akan mempergunakan pemerhatian. Ada juga yang akan menjalankan latihan kuis dan modul. Ada juga yang menjalankan ujian bertulis, lisan, forum, kemahiran ICT, okey, buku, skrap, folio, projek kerja khusus, model, demonstrasi, simulasi, lakonan, amali sains, solat, tilawah. Jadi cara-cara ini akan digunakan oleh guru mengikut mata pelajaran kamu masing-masing. Ini akan mencapai tahap penguasaan 1 hingga 6. Jadi terpulang pada kamu. Kalau kamu menjalankan segala tugasan-tugasan tersebut, insya-Allah kamu akan capai tahap penguasaan yang tinggi. Berikut adalah mata pelajaran yang akan ditaksir dalam PBD menengah atas. Jadi kamu boleh lihat semua mata pelajaran KSSM memang akan mentafsir pelajar dalam PBD, dalam bilik darjah. Okay, semua subjek ada. Bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris, sains, matematik, semua ada. Yang elektif pun ada. Okay? Jadi semua mata pelajaran tidak terkecuali daripada menjalankan PBD. Okey. Jadi bagaimanakah pelaporan PBD ini yang dijalankan oleh guru-guru? Jadi kebanyakannya pelaksanaan dijalankan semasa PDPC dan juga sepanjang tahun. Sebab setiap topik-topik yang kamu belajar akan ada pentadsiran bilik darjah. Okey, ia juga dilaksanakan sama ada lisan, bertulis dan pemerhatian atau secara bersemuka atau atas talian. Dan pelaporan itu biasanya 2 kali dibuat, iaitu di pertengahan tahun dan juga di akhir tahun. Melalui PBD, apa yang guru dapat? Pertama, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran. Kedua, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Ketiga, merancang dan mengubah suai kaedah pengajarannya. Keempat, mengetahui keberkesanan pengajarannya. Dan yang kelima, mengambil tindakan susulan yang bersesuaian dengan serta-merta. Okey, seperti yang tertera, ini adalah contoh rekod transit pelaporan PBD. Okey, ini yang akan guru isi setiap tahun, iaitu setengah tahun dan juga akhir tahun. Okey, untuk menilai kamu punya pencapaian. Jadi inilah dia rekod transit yang akan menentukan sama ada kamu mencapai tahap penguasaan 1, 2 hinggalah yang ke-6. Jadi apa pun kamu kena buat yang terbaik untuk mencapai tahap penguasaan yang tinggi.
Jadi itu saja taklimat saya berkaitan dengan PBD di bawah komponen PBS. Okey. Jadi saya amat berharap apa pun jua mata pelajaran yang anda ambil, anda perlu menjalankan pentafsiran bilik darjah ini dengan berkesan, ikut arahan guru, segala tugasan yang diberi perlu dibuat supaya kamu mencapai tahap penguasaan tinggi. Okey, sekurang-kurangnya TP 4 atau 5 dan yang paling tinggi 6. Okay. Dan juga bagi subjek-subjek elektif di bawah MP, contoh macam saya sebutkan tadi, RC, GKT, Accounts, rumah tangga, MPV, semua tu akan dimasukkan markah pada SPM kamu. Jadi jangan sia-siakan apa tugasan kerja-kerja yang guru berikan kepada kamu. Okay. Jadi di sini saya nak kamu tahu betapa pentingnya PBD ini dijalankan untuk sesi pembelajaran kamu. Okay. Saya doakan kamu semua selamat maju jaya. Okay. Berusaha kerana tingkatan 4 ni adalah tahun yang akan menentukan tahap kerjaya yang akan kamu cuburi selepas SPM. Okey, saya rasa itu saja taklimat berkaitan dengan PBD. Cikgu berharap kamu semua faham dan juga mendengar nasihat yang telah saya nyatakan tadi. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.